اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 6, baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 6, baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenamnya, yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Ini rukun iman yang keenam. Dengan maknanya qada itu, qada maknanya penentuan, penetapan, yang telah menentu, yang telah menetap, yang telah memutus akan dia akan penentuan, akan penetapan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala. Menentu, menetap ni memutuskan dengan iradahnya, dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bersifat dan iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal, sedia kala, yang kita panggil ketentuan azali. Itu makna qada. Dan makna qadar itu takdir Allah. Qadar dengan makna takdir Allah. Apa makna takdir Allah? Maksudnya, maksud takdir Allah perbuatan yang telah perbuat akan dia akan perbuatan oleh Allah, yakni perbuatan Allah lah. Perbuatan yang telah perbuat akan dia akan perbuatan oleh Allah. Jadi qadar maknanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah perbuat akan dia akan perbuatan oleh Allah. Perbuat ni dengan kudrahnya, dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar dengan makna perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Maka percaya dengan qada dan qadar itu, ini rukun imannya, percaya dengan qada dan qadar. Ini pegangan kita. Adapun qada dan qadar itu adalah berkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitanya percaya dengan qada dan qadar itu, beriman dengan qada qadar itu, beraktikad, berpegang qada qadar itu, maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang, kejak di dalam hati seseorang. Makna mengaku putus, percaya sepenuhnya di hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku, sekalian perkara yang berlaku, segala perkara yang berlaku, sekalian perkara yang berlaku, sekalian perkara daripada baik dan jahat, semuanya, semua perkara yang berlaku ni dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita panggil qada tadi. Dan semua yang berlaku ni, dan dengan menjadi ia Allah akan dia akan segala perkara yang berlaku, yang kita panggil qadar.
Kesemua perkara yang berlaku datang daripada kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Dan kesemua yang berlaku ni Allah yang menjadikan, Allah yang melakukan. Kesemuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Itu dia, beriman dengan qada dan qadar. Hati kita mengaku putuh, kesemua perkara yang berlaku datang daripada ketentuan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemua perkara. Tidak ada satu perkara pun, walaupun sebesar zarrah, walaupun sebesar atom halus, benda yang tidak boleh dibahagi, sekecil-kecil zarrah sekalipun, tidak ada yang berlaku, melainkan kesemuanya datang daripada kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah dan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Ini mati molek, sebab kita nak pergi pula kepada ikhtiar dan usaha letaknya di mana. Tapi kena kemas ini dulu. Kalau tak kemas ini, pergi pada ikhtiar dan usaha, lucu balik. Pergi pada ikhtiar usaha, lucu balik. Kalau tak kemas di qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada segala-gala perkara, ketentuan, ketetapan, keputusan, susunan, kehendak daripada Allah yang bersifat dengan iradah. Jadi pembicaraannya macam sebut kelas-kelas terdahulu, kita pergi kepada persoalan qada terlebih dahulu. Segala-gala perkara yang berlaku ditentukan oleh Allah yang bersifat dengan iradah, muafakat dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketentuan Allah bukan ilmu, ketentuan Allah adalah iradah. Tapi apa yang Tuhan tentukan, apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan putuskan, selaras dengan apa yang Tuhan tahu. Apabila kita kemah antara dua ni, Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui segala-gala perkara, berarti Allah menentukan segala-gala perkara. Allah yang bersifat ilmu mengetahui segala-gala perkara. Apabila Allah mengetahui segala-gala perkara, Allah yang bersifat iradat menentukan segala-gala perkara, sebab Allah menentukan muafakat selaras dengan apa yang Tuhan tahu. Dari segi pemahaman ta'akul, nak nampak masalah, Allah nak menentukan datang daripada apa yang Allah Ta'ala tahu. Apabila Allah Ta'ala tahu segala-gala perkara, mana Allah telah menentukan segala-gala perkara. Ini pada untuk nampak faham je. Sebab antara mengetahui Allah dengan menentu Allah, qadim belaka, tak ada dulu, tak ada kemudian. Kalau kata Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal, kemudian Allah menentukan, hak kemudian tu tidak azali dah lah, tidak qadim dah lah. Walahat mengetahui Allah pun qadim, menentu Allah pun qadim. Tapi nak nampaknya Allah menentukan sebagaimana apa yang Allah Ta'ala tahu. Jadi apabila Allah Ta'ala ni mengetahui segala-gala, menentu pun segala-gala. Kalau Allah menentu sebahagian-sebahagian, sebahagian lagi Allah belum menetapkan, Allah belum memutuskan, wasak sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam kita, kenapa ada perkara yang kita telah putuskan, kenapa ada perkara yang kita belum putuskan? Tengok dulu kemudian, kerana ilmu kita terhad. Jadi apabila Allah mengetahui segala-gala, berarti Allah menentu pun segala-gala perkara pada azal. Kemudian
apabila ketentuan Allah segala-gala ni muafakat dengan pengetahuan Allah, mustahil berubah sama sekali. Kalaulah Allah telah menentukan segala-gala pada azal, kemudian ketentuan Allah pada azal ni Allah kena ubah balik, di mana duduk sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena mati iradat, pergi kepada ilmu, baru jelas. Adapun ketentuan yang tergantung muallaq, itu catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Malaikat catat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan cerita hak berkaitan dengan catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Ini kita bicara hak ketentuan azali di iradat Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah yang mengetahui. Kemudian catatan ini penentuan Allah pada azal selama-lamanya. Catatan malaikat di Lauh Mahfuz hanya sampai qiyamah sahaja. Di ketentuan azali, Allah telah menentukan pada azal Allah akan jadikan Lauh Mahfuz. Allah Taala telah menentukan pada azal Allah akan jadikan malaikah, Allah akan jadikan qalam. Ini ketentuan Allah pada azal. Tetapi Allah menjadikan Lauh Mahfuz, Allah menjadikan malaikah, Allah menjadikan qalam. Tidak ada catatan tu di Lauh Mahfuz. Ini kena beza antara ketentuan azali di iradat ilmu Allah yang putuh dah segala-galanya, yang mubram dia panggil. Muallaq tergantung, mubram putuh. Jadi di ilmu Allah azali mubram belaka dah. Kalau tidak mubram hak di azali tu, rosak sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata kena mati di iradat dan di ilmu, baru kemah. Kalau tak mati sini dia jadi wahara ni. Pergi kepada ni cerita bab ketentuan yang muallaq, dinaik khabar sapanuh di azali di ilmu Tuhan. Ni tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat ilmu Allah ni macam ilmu makhluk, barangkali sekali gitu sekali gini, jelas tak jelas. Ni tidak makrifatullah, tidak mengenal Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kudrat Allah kudrat yang sempurna, iradat Allah iradat yang sempurna, ilmu Allah ilmu yang sempurna. Ini makrifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dalam kitab-kitab kecil-kecil, bukan kitab kecil lah, kitab yang pertengahan, ini termasuk dalam Al-Misbahul Munir, tidak membicarakan berkaitan dengan ketentuan yang tergantung di Lauh Mahfuz. Perbicaraan hanya berkaitan dengan azali sahaja. Sebab berkaitan dengan ketentuan yang muallaq yang tergantung di Lauh Mahfuz pun ada perbezaan di kalangan ulama. Contoh kita masyhurnya hubung silaturrahim, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Situ khilaf ulama pula. Panjang umur ditambah umur ke ditambah keberkatan? Ditambahkan rezeki ke ditambah keberkatan rezeki? Itu khilaf ulama pula. Tapi kalau kata atas pandangan memang dipanjangkan umur, itu hak tergantung di Lauh Mahfuz. Contohnya kalau ni contoh, ni benda gaib ni. Benda gaib. Contohnya umurnya 60. Kalau dihubung silaturahim umurnya 61. Sampai masa dihubung silaturahim umurnya 61. Dihubung silaturahim itulah ketentuan azali, umur 61 itulah ketentuan azali. Hakikinya tidak ada yang tergantung. Sebab apa? Iradat ilmu Allah. Hanya di catatan malaikat sahaja yang tergantung, di suhuf malaikat sahaja yang tergantung, bukan di ilmu Tuhan. Di ilmu Tuhan mubram belaka dah. Maka nak kena faham iradat ilmu ni. Tak faham sini timbul saya biasa sebut sebab ini ada dalam rakaman. Allah nak ubah, Allah ubah lah, Allah kuasa kan. Ini rosak. Allah nak ubah hak dia ubah dah, dia kuasa.
Berubah ketentuan Allah, perkara harus ke perkara mustahil. Perkara mustahil sebab rosak sifat ilmu Allah. Maka kekuasaan Allah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Ini bahaya. Sekali dengar logik ketentuan Allah. Allah menentukan pada azal. Kalau Allah nak ubah, Allah ubahlah, dia kuasa. Ya sungguh Allah kuasa. Nak ubah-ubahlah. Ketentuan Allah berubah. Perkara harus ke perkara mustahil. Perkara mustahil. Kalau kita faham sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata perkara harus berubah ketentuan ni, tu kena ngaji semula tu daripada awal. Berubah ketentuan perkara mustahil. Sebab apa? Di mana duduk sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya. Terkadang membaca, menghuraikan berkaitan dengan pegangan tanpa berguru. Sekarang ni mengajar ni payah. Sebab apa? Sebab sekarang ni rakaman. Makna apa yang diajar tu, tuang mati dah pun ilmu tu masih lagi berjalan. Siapa daripada masyar, awak pandai awak ngaji mana? Ngaji di rakaman. Orang yang mengajar di rakaman, tengok time dia mengaji di rakaman tu, orang mengajar tu tak ada dah, mati lama dah. Tu rakaman. Kekal. Selama mana rakaman tu ada, selama itulah orang ambil manfaat. Kalau manfaat. Tapi kalau terpesong, kalau benda tu benda yang betul, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Tapi kalau salah, dia kalau mudah aja faham sifat iradah Allah, faham sifat ilmu Allah, beres. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah, yang bersifat dengan ilmu. Sebab qada dan qadar ini berpusing di kudrah, iradah dan ilmu. Tapi kita nak kemahnya hak ketentuan, iradah dan ilmu. Apabila Allah yang menentukan segala-gala, tanya siapa masa buat, siapa lagi nak buatnya? Allah lah yang buat. Itu kepada qadar. Dah bila Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan, sampai masa siapa nak buat lagi? Allah yang buat. Sebab apa? Siapa yang mengetahui ketentuan Allah pada azal? Hanya Allah yang mengetahui. Maka sampai masa berlaku, tak ada orang lain lah buat. Allah yang melakukan segala-galanya. Sebab ketentuan Allah pada azal, hanya Allah yang mengetahui. Atau kata kena mati di iradah dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pergi pada persoalan ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz, kita akan faham tak lagi. Jadi yang tercatat di Mahfuz yang tergantung hanya pada catatan malaikah yang diperintah oleh Allah catat seumpama tu. Tetapi di ilmu Allah yang azal, berang putus belaka dah. Kemudian bila kita kejak kemah di iradah ilmu Allah ni, kalau pergi pada ikhtiar dan usaha pun, tak lucu pegangan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tak faham pengertian iradah dan ilmu, hanya cerita sahaja. Allah telah menentukan segala-galanya, kita ada pilihan. Kita ada pilihan sebab kita ahli sunnah wal jamaah, wajib kita isbatkan kita ada pilihan dan kita ada perbuatan. Ini akidah kita. Tetapi kalau kita mati kemah di qada dan qadar Allah, segala-gala qada dan qadar Allah, pilihan kita mesti duduk di bawah segala-galanya. Perbuatan kita mesti duduk di bawah segala-galanya. Tak lari daripada segala-gala qada dan qadar Allah.
Berpegang kita ada pilihan dan perbuatan pun duduk di bawah segala-gala perkara qada dan qadar Allah. Kalau duduk di bawah qada dan qadar Allah, tak ada lah. Memang hakikinya tak ada. Ke bala mana kita ni? Tak ada apa satu kita. Tapi kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan kerana ayat Quran. Allah Ta'ala menyandarkan perbuatan kepada perbuatan kita. Hanya setakat tu sahaja. Tapi nak kemas sini dia kena mati hak iradat ilmu. Allah telah menetapkan segala-gala perkara. Pergi kepada kita ada pilihan. Tapi kalau kita mati, Allah telah menetapkan segala-galanya. Pilihan kita pun duduk di bawah ketetapan Allah, keputusan Allah, terikat dengan ketetapan Allah, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terikat, tak ada. Memang hakikinya tak ada. Okay. Faham? Pegang. Itu dah korek lah. Tapi kalau hanya menyebut Allah telah menentukan segala-gala, tapi tak faham apa makna Allah telah menentukan segala-gala, iradat dan ilmu, kita ada pilihan. Pilihan kita pilihan yang mutlak, pilihan yang bebas. Sebab tu dipanggilkan pilihan. Kalau tidak mutlak, kalau tidak bebas, kalau masa lagi terikat, dak nama pilihan lah jadinya. Ni. Pilih sebut kata pilihan, ikhtiar, pilihan, kemahuan, kehendak hati kita, nak panggil pilihan kita mesti tidak terikat. Barulah panggil pilihan. Sebab apa dia faham kau tu? Sebab dia tak faham Allah telah menentukan segala-gala perkara. Jadi antara dua tu, Allah telah menentukan segala-gala, pilihan kita, kehendak kita, keputusan kita, mutlak, bebas, tak berlawan apa panggil? Tak belaga. Allah telah menentukan segala-gala. Tetap dah, putus dah Allah ni. Tapi kita bebas. Pilihan kita bebas. Mana segala-gala tadi? Ke kita berlawan? Kita berlawan. Allah menentukan segala-gala. Kita ada pilihan mutlak. Tengok siapa kuat. Gitu. Mana? Nak menasabah, kita ada pilihan mutlak. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan. Tidak ada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru munasabah kita ada pilihan mutlak, kita ada putusan mutlak. Baru munasabah. Menafikan qada itu menafikan rukun iman. Dok, kita wajib berpegang rukun iman yang keenam. Allah telah memutuskan, menetapkan segala-gala. Dan kalau Allah telah memutuskan, menetapkan segala-gala, macam mana pula kita ada ikhtiar pilihan yang mutlak? Boleh join tak dua tu? Boleh belaga tak dua tu? Terpaksa kena bergomoh lah tengok ketetapan Allah ke keputusan kita hak power ke mana? Nak guna ayat ke apa? Ada. Ini semua ada dalam ajaran belaka ni. Allah menentukan segala-gala, tapi kita ada pilihan. Kita tidak terikat. Kalau kita terikat, baik buruk kita terikat. Contohnya buruk kita terikat, kita dihukum kerana kita terikat dengan qada Tuhan hak buruk, maka zalimlah Tuhan kalau terikat. Ni. Hak ni kau habis cerita lah. Mana kalau dah terikat, kita ni dipaksa tidak boleh memilih perkara lain, maka Allah menetapkan perkara jahat, kita pun terikat, dipaksa melakukan perkara jahat. Siapa yang dihukum? Kita dihukum. Zalim Tuhan pada tu. Hak tak zalimnya macam mana? Allah tidak, pilihan kita tidak terikat, pilihan kita tidak dipaksa dengan ketentuan Allah. Kita memilih sendiri
perkara yang buruk, kita dihukum, menasabahlah sebab kita pilih sendiri. Macam mana pula dengan qada? Allah telah menentukan segala-gala baik dan jahat. Ini serius ni bab pegangan. Tapi saya tengok bawakan seumpama ni, di bawah tu tidak ada komen. Terkadang penjelasan akidah yang bagus, penjelasan akidah yang sesuai dengan orang awam. Sedap tukang akad pula. Itu akidah Mu'tazilah, akidah yang terpesong. Cuma kadang-kadang ada juga, itu akidah Mu'tazilah, ada orang komen. Orang hak ta'assub ni kau, awak yang kata ke ustaz, awak kena mengaji lagi. Hak ta'assub je ni. Hak tu pun balas, saya mengaji dalam kitab ni. Senyap. Lepas tu akhirnya hak dikata Mu'tazilah tu dipadamkan. Siapa yang boleh memadamkan? Jadi boleh memadamkan, dipadamkan orang kata Mu'tazilah. Memang jelas Mu'tazilah. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi di mana qada Allah? Allah telah menetapkan, Allah telah memutuskan segala-gala perkara. Ini kadang-kadang jangan panjang sangat kata dia. Sebab apa? Takkan faham kita 100%. Kita wajib kena faham 100% ni bab pegangan. Jadi pelik dia kata. Sebab apa pelik? Allah telah menentukan. Kemudian pula kita ni ada pilihan. Pelik kan? Pelik sebab kita tak faham. Sebab tu kata kena faham. Di qada Tuhan biar mati dulu. Iradat ilmu ni kena mati dulu. Gi kepada ikhtiar dan usaha. Pilihan kita takkan lari dah. Tapi kena mati di iradat ilmu dulu. Jadi kalau gitu kita terikat lah. Dah kalau Allah telah memutuskan, kalau Allah telah menetapkan, memanglah terikat. Lagi kau mana lagi? Nak urang kau mana? Nak urang kau tadi? Allah telah menentukan, Allah telah memutuskan, kita ada pilihan yang mutlak, kita ada pilihan yang bebas. Kita sebebas-bebasnya memilih. Manusia diberi sebebas-bebasnya untuk milih. Allah mengetahui. Dia lekat di Allah mengetahui ilmu iradat. Kita nak cerita bab iradat ni, bab iradat qada. Tapi qada iradat muafakat dengan ilmu mengetahui. Akhirnya dilucuk hak iradat, dia hanya berpegang Allah mengetahui. Kita nak cerita bab iradat. Tapi nak faham iradat ni, Allah telah menentukan segala-gala ilmu. Sebab Allah mengetahui segala-galanya. Ketentuan Allah mustahil berubah sama sekali. Kita join dengan ilmu lah, baru kita faham kenapa Allah telah menentukan segala-galanya, kenapa ketentuan Allah mustahil berubah sama sekali. Kita kena join dengan ilmu. Dia kadang-kadang soalan tu lah, soalan. Adakah kita bebas memilih ataupun telah ditentukan oleh Allah? Ini soalan. Soalan tu yalah, soalan tu boleh diperjelaskan, tak ada masalah. Orang bertanya tu pun kadang-kadang dia tanya nak ambil faham je. Kita bebas memilih ataupun telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana jawapan dia? Zahirnya kita bebas memilih. Hakikinya segala-gala telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawapannya. Zahir memang kita bebas memilih. Mukhtaran zahira, majburan batina dalam kitab tauhid. Mukhtaran zahira, pada zahirnya kita bebas memilih. Ke ada macam terikat-terikat, ditarik-tarik, ditolok-tolok, dipukau, ada? Apa kan? Sosong apa? Ditarik-tarik. Macam ditarik-tarik, macam kita tak rugi. Tapi ni, terakak kaki. Gitu. Ya.
Apa yang kita buat, pilihan kita. Bebas pilihan kita pada zahir. Tapi hakikinya, segala-gala ditentukan oleh iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, muafakat dengan ilmu. Kalau tanya, kita bebas memilih ataupun tuntut Allah? Kita bebas memilih pada zahir, ketuntut Allah pada hakiki. Itu je jawapan dia. Memanglah. Zahirnya kita bebas memilih. Tetapi apa yang kita pilih, terikat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya bebas pada zahir sahaja. Mana? Jawapan tu mudah je. Tapi kalau tak faham, jangan mendalami. Kita kena yakin Allah menentukan, dan kita kena yakin kita diberi pilihan. Nak pergi surah ke, nak pergi pak joget ke, kita diberi pilihan. Kita bebas memilih. Tidak faham tu. Belaga lalu dah. Allah menentukan, kita bebas memilih. Kita bebas memilih hanya pada zahir. Tapi apa yang kita pilih, itulah ketentuan Allah pada azal. Saat kita memilih, tergerak hati memilih, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kira kau tak ada apa satu kita, nak kira kat mana lagi? Nak kira kat mana lagi? Kalau Allah telah menetapkan, Allah telah memutuskan segala-galanya, kita nak duduk mana lagi? Kita tak ada apa satu. Ini nak mengenal diri. Jangan sampai peringkat kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengenal diri kita. Jadi kalaulah kita berpegang, kita bebas memilih, menetapkan segala-galanya, mana Tuhan? Segala-galanya Allah yang buat, bukan? Kemudian lepas Allah buat, Allah tidak ada ketentuan, Allah tidak ada keputusan. Kita bebas memilih sendiri. Mana Tuhan? Ini semua makhluk dia belaka ni. Maknanya kita kena kenal diri kita. Kita tidak ada apa-apa sekara pun. Dia nak mengenal diri. Segala-galanya terikat dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi oleh kerana ayat menyandarkan perbuatan diri kita, kita berpeganglah kita ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan yang terikat. Itu saja. Jangan sampai peringkat tidak makrifatullah, tidak mengenal Allah yang bersifat dengan iradah, tidak mengenal Allah yang bersifat dengan ilmu. Awaluddin makrifatullah, awal agama mengenal Allah. Kalau tidak ada makrifatullah, sembahyang puasa sekalipun akan ditolak mentoh, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berpegang bahawa kita yang menentukan segala-gala, kita yang memilih segala-gala, semua yang berlaku ni perbuatan kita. Kita yang wibekah. Ini menentu segala-gala kerjaan Allah, buat kerjaan Allah. Jadi maknanya kita ni macam Tuhan kalau berpegang seumpama tu. Sebab apa? Menentu ini kerjaan Tuhan, buat ini kerjaan Tuhan. Kita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Bila makhluk lemah, apa pilihan kitanya? Apa perbuatan kita kalau dinamakan kita lemah? Tapi kalau kita memilih mutlak sebebas-bebasnya, kita buat perbuatan kita sebebas-bebasnya, kita bukan lemah, kita berkuasa, kita berkehendak. Tapi kuasa Allah kerjaan suku, kehendak Allah kerjaan suku. Ni pilihan kita, ini perbuatan kita, ini pilihan kita, ini kuasa kita. Hak besar-besar tu pilihan Allah, nu kuasa Allah. Hak kecil-kecil hak kita. Jadi kongsi kerja tau. Allah Tuhan yang besar, kita Tuhan yang kecil. Jadi gitu. Sebab menentu ni kerja Tuhan, buat ni kerja Tuhan. Hak besar-besar Allah, hak kecil-kecil kita. Mana kita Tuhan juga Tuhan kecil. Gitu. Jangan sampai peringkat kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal diri.
Kita ni mengenal Allah, kita mengenal diri kita. Cuma jadi kita jadi sombong, takabur, angkuh ni, kita lupa ke Tuhan, kita lupa ke dia tu lain. Kita mengenal Allah, kita mengenal diri kita siapa. Kita berpegang Allah yang menentukan, segala-gala datang ni perbuatan Allah. Tapi kenapa kita sombong? Kalau semua tu datang dari Allah, kerana kita lupa diri, kita lupa Tuhan. Itu cerita lain. Tapi kalau tidak kenal diri, tidak kenal Tuhan, out. Lupa diri, lupa Tuhan, derhaka, kena hukum. Tapi kalau tidak mengenal diri, tidak mengenal Tuhan, dibuat dia ni macam Tuhan, atau habis cerita. Maknanya kalau kata orang tu sombong angkuh, jangan kata dia tidak mengenal Tuhan. Pegangannya dia berpegang dah. Kejayaan dia, kesenangan dia, kekuasaan dia, itu semua datang dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sombong angkuh? Kerana lupa diri, lupa Tuhan. Lupa diri, lupa Tuhan. Ni kena hukumlah ni. Sebab derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalaulah kenapa jadi sombong angkuh? Sebab apa? Sebab saya memilih sendiri yang ini berjaya saya, perbuatan saya mutlak, bukan perbuatan Tuhan. Itu orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal dia, itu tak ada agama. Orang yang lupa diri, lupa Tuhan ni, agama dia rosaklah. Rosak bukan makna batal. Tapi kalau tidak mengenal Tuhan, tak ada agama. Nak mengenal Tuhan yang bersifat dengan iradah, telah menentukan, telah memutuskan, telah menetapkan. Jadi apabila Allah telah memutuskan, Allah telah menetapkan, maknanya tak ada apa-apalah kita ni. Jadi macam mana timbul kata pilihan kita, pilihan yang mutlak sebebas-bebasnya, yang tidak terikat dengan ketentuan Allah habis. Jadi Allah menentukan segala-gala. Kita power, tak terikat. Mana? Contoh-contoh. Contoh buat gambaran makhluk ni. Ayah kita telah menetapkan, telah memutuskan. Itu hadiah. Tak apa ke dia? Kita besar dah kan? Dulu bolehlah kita kena ikut kehendak dia. Kita kena ikut kemahuan dia. Sekarang kita besar dah. Teruk apa lagi? Nak duduk mana ayah? Kau mana? Sebab apa? Sebab ketetapan ayah, keputusan ayah, anak langgar muda-muda. Sebab apa? Sebab anak sudah besar sekarang. Anak boleh lawan ayah. Jadi kalau ketetapan Allah, keputusan Allah, makhluk manusia ni boleh memilih secara mutlak, kita boleh lawan Allah, kita jadi macam Tuhan juga lah. Jauh lagi tu. Jauh lagi. Lepas tu kata kena mati di iradah dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah, yang bersifat dengan ilmu. Maknanya bila Allah telah menetapkan, Allah telah memutuskan, kita terikat, kita dipaksa. Memang pada hakikinya kita terikat, kita dipaksa. Kita ni umpama robot yang diprogramkan. Saya biasa sebutlah sebab benda ni biasa timbul. Kalau gitu kok kita ni macam robot yang diprogramkan, lebih daripada robot yang diprogramkan lagi. Ya? Kalau contoh robot yang diprogramkan, robot yang diprogramkan contohlah, tiba-tiba program tak jadi, robot kita lain. Guna syarikat. Robot ni program dia molek dah. Tiba-tiba program buat kerja lain, dia pergi buat kerja lain. Guna syarikat. Allah telah menetapkan, Allah telah memutuskan. Kita kok lain. Guna. Memanglah kita ni umpama robot yang diprogramkan. Cuma kita nak jaganya jangan jadi jabariyah. Itu je.
Jabariyah menafikan ikhtiar dan usaha. Kita ahli sunnah jemaah, kita wajib isbatkan letak kita ada ikhtiar dan usaha, tapi jangan lucu umbi. Iradah ilmu jangan lucu. Mana apa? Ikhtiar usaha kita terikat dengan qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berpegang ikhtiar usaha dia? Walah terikat kerana ayat-ayat Quran menyandarkan perbuatan kepada kita. Ayat-ayat Quran menyuruh melarang kepada kita. Kalau kita tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, Allah suruh kita semayang, Allah suruh kita puasa, Allah larang tu, larang ni. Suruh apa kita itu tak ada apa satu, larang apa kita tak ada apa satu. Sebab tu oleh kerana Allah menyandarkan perbuatan kepada kita, Allah tuju suruh kepada kita, Allah tuju larang kepada kita, maka wajib kita berpegang ada pilihan, ada perbuatan. Tapi jangan lucu hak iradah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya walaupun kita berpegang ada pilihan dan perbuatan, pilihan dan perbuatan kita tetap terikat dengan qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Sekata je, tak ada rungkai-rungkai. Kata je. Faham tak kata tu? Pegang. Tak ada payah. Cuma yang dipayah ni kita tidak mengenal diri. Itu yang dipayah. Kalau setakat lupa diri mudah disedarkan. Kalau setakat lupa diri mudah disedarkan. Tapi kalau siapa tidak mengenal diri, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia buat macam dia Tuhan juga, itu payah. Nak jadi mengenal diri itu payah. Lupa diri nak jadi sedar tu mudah. Tapi kalau tidak mengenal Allah ni dia pening. Sebab apa? Jadi beranggapan dia ada pilihan yang mutlak sebebas-bebasnya. Tiba-tiba kena berpegang Allah telah menetapkan segala-gala. Pening. Peninglah sebab dia nak berlawan dia dengan Allah Ta'ala. Dia pening lah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradat dan ilmu, kita mengenal diri kita yang lemah, yang dhaif, yang jahil, yang tak ada apa satu. Mudah. Beza tu antara tidak mengenal Allah, tidak mengenal diri, dengan orang yang mengenal Allah, mengenal diri tapi lupa akan Allah, lupa akan diri. Jadi kalau orang sombong, kita kata orang yang lupa Tuhan, lupa diri. Bukan kata orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan habis. Jadi bab qada ni kita kemas di iradat, dan jangan lupa sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bersifat dengan iradat telah menentukan segala-gala perkara pada azal, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Muafakat ketentuan Allah dengan sifat ilmu Allah, Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal. Ini cerita bab qada ketentuan azali. Barulah kita pergi pada persoalan ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz dan yang tercatat di budak umur 4 bulan. Selepas ditiupkan roh dan diperintahkan malaikat catat 4 perkara, malaikat catat di budak umur 4 bulan, malaikat ambil sebagaimana catatan di Lauh Mahfuz. Kalau catatan di Lauh Mahfuz tu mubram putus, catatan di budak pun mubram. Kalau catatan di Lauh Mahfuz tu mu'allaq, catatan di budak pun mu'allaq. Tapi di ilmu Allah azali mubram belaka dah. Sebab ketentuan ada 3, ketentuan azali, ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz, dan ketentuan yang tercatat di budak umur 4 bulan. Ini cerita bab qada. Dan insya-Allah minggu depan kita masih lagi cerita berkaitan dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna riqat talibin,
Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.